Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pengurusi serta jawatan kuasa, para imam, para bilal, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, alhamdulillah, syukur dan berterima kasih banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu pada malam ini, alhamdulillah. Sebagai mukaddimah pada pertemuan kita selepas Ramadan dalam bulan Syawal ini, ungkapan yang paling sesuai untuk kita lontarkan adalah ungkapan dan perkataan istiqamah. Istiqamah kepada apa yang kita buat, yang kita lakukan dalam Ramadan yang lepas. Maka itulah yang Allah sebut dalam surah Hud, fastaqim kama umirt. Istiqamah, konsisten dengan apa yang aku perintahkan kepada kamu, yang kamu sudah lakukan. Kamu tetap konsisten. Bagaimana Ramadan yang lalu kamu boleh bangun seawal mungkin untuk bersahur, kita selitkan untuk tahajud, untuk solat taubat. Maka begitulah juga harapnya sebulan tarbiyah itu sekurang-kurangnya dalam seminggu itu adalah beberapa kali kita dapat bangun beberapa minit awal sebelum masuknya waktu subuh untuk kita buat macam mana waktu sahur yang kita boleh buat sebulan bulan Ramadan yang lepas. Bagaimana Ramadan itu boleh untuk membiasakan kita dengan salat jemaah. Maka istiqamah kita yang kita harapkan lepas Ramadan juga kita boleh. Bagaimana dalam keadaan kepenatan kita, kurangnya tidur, tidak makan, boleh untuk kita memenuhkan ruang-ruang yang ada di masjid dan di surau untuk kita berjemaah. Maka ungkapan istiqamah juga lah yang paling sesuai untuk kita konsisten selepas Ramadan untuk kita boleh berjemaah di masjid atau di surau. Bagaimana di bulan Ramadan kita boleh istiqamah dengan untuk melakukan kebaikan. Kita tak berkira untuk keluarkan zakat fitrah, lebih ringan tangan kita untuk melakukan sedekah. Maka lepas Ramadan ini jugalah istiqamah kita untuk kita sentiasa konsisten dengan melakukan apa yang kita pernah buat, antaranya tak berkira-kira untuk melakukan sedekah. Seperti mana di bulan Ramadan yang lepas, yang kita ringan tangan kita untuk melakukan perkara-perkara yang tersebut. Maka dalam hal ini yang paling diharapkan kepada kita yang ada pada malam ini, diri saya dan tuan-tuan, puan-puan, adalah istiqamah. Biarlah kita tidak banyak ibadatnya, tetapi istiqamah dengan ibadat yang ada itu. Daripada kita melampau tinggi temperaturenya, degree keibadahan yang kita buat itu, tetapi bila keluar daripada Ramadan merudum turun, seolah-olah kita tidak melakukan apa-apa ketaatan di sisi Allah. Wa na'udzubillah, itu kita paling takut. Nabi SAW ada sebut dalam matan mafhum hadis Nabi SAW, istiqamah atau konsisten itu lebih baik daripada ibadat yang banyak tetapi hanya berkala dan hanya sekali-sekala itu. Maka dalam hal ini kita harapkan fastaqim kama umir. Istiqamah, konsisten dengan apa yang kita lakukan, yang kita buat pada Ramadan yang lepas, untuk kita dapat didikan itu di selepas Ramadan ini. InsyaAllah malam ni kita sambung yang kita tawakuf sebelum Ramadan, kitab Bahrul Mazi. Rujukan kita jilid kedua. Malam ni insyaAllah kita tengok satu bab, babu majaha iza amma ahadukum nasa falyukhaffif. Bab yang menceritakan malam ni insyaAllah kita tengok satu hadis dan huraiannya dalam kitab Bahrul Mazi ini, yang menceritakan apabila seseorang menjadi imam, Nabi SAW sangat galakkan untuk imam itu meringankan solatnya, supaya tak beratkan atau tak susahkan imam jemaah yang ada di belakang itu.
Ini tajuknya. Maknanya yang jadi imam, tak kisahlah di mana pun, dia ini ada satu sifat dan sikap dalam diri dia, tak nak susahkan jemaah yang ikut dia di belakang tu, dengan dia tidak memanjangkan atau menyulitkan. Sebab di belakang itu ada pelbagai orang yang ikut. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang sehat, ada yang sakit, dan ada yang mungkin ada hajat-hajat yang lain untuk dia tunaikan selepas itu. Maka Nabi SAW sudah memberi peringatan kepada orang yang jadi imam ini untuk supaya solat itu diringankan bagi yang solat berjemaah itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif fa in fihim as-saghir wal kabir wad da'if wal marid fa idza shalla wahdah falyusalli kaifa syaa. Hadis hasan sahih. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Iza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif." Apabila di kalangan kamu, apabila di kalangan kita menjadi imam dalam satu solat, di kalangan manusia kita jadi imam dalam memimpin solat, Nabi SAW ingatkan falyukhaffif, maka ringankanlah solat tu. Ringannya macam mana? Kita tengok uraian nanti. Tapi Nabi sebut, Nabi kata hang jadi imam, hang ringankan solat tu. Tak kisahlah Nabi SAW tak kata imam tu masjid besar ke, masjid kecil ke, surau ke, di rumah ke, di mana-mana. Bila kita jadi imam, yang lelakinya imam dengan jemaahnya, kalau perempuan sesama dia yang dia jadi imam, maka dia itu ringankan solat itu supaya tak membebankan orang belakang. Kerana Nabi SAW kata fa inna fihi mussaghir, kerana bahwasanya orang yang ikut di belakang itu ada orang yang saghir, kecil, ada orang kecil yang masih kecil, wal kabir, ada orang yang besar atau tua, wal dhaif, ada orang yang lemah, wal marid, dan ada orang yang sakit. Di belakang itu ada pelbagai keadaan dan kerenahnya. Fa idza shalla wahdah, maka jika kamu salat wahdah berseorangan, falyusalli kaifa syaa. Kalau hang sembahyang seorang, maka hang sembahyanglah macam mana yang hendak. Ni cerita hang sembahyang berjemaah, dan dalam konteks ini kamu jadi imam. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita cerita pasal kriteria yang nak jadi imam. 10 orang kandidat, kita nak tengok dalam 10 orang calon ni mana yang paling layak jadi imam. Ada Nabi SAW sudah detailkan, ada hadis, ada caranya, bukan boleh mentolak tangkap muat saja. Maka hari ini kita masuk dulu satu bab yang orang yang dia jadi imam, dia kena ringankan solat tu supaya tak menyusahkan orang yang ikut di belakang itu. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Abu Isa At-Tirmizi, ketahuilah kiranya wahai saudaraku sekalian, telah datang tuntut syarak atas orang yang menjadi imam akan sembahyang berjemaah, bahawa ia meringankan sembahyangnya. Syarak agama kita beri penekanan kepada orang yang jadi imam ni, dispesifikkan, didetailkan. Ada hadis ni, kalau hang jadi imam, hang jangan nyusahkan orang yang ikut belakang tu. Punya nak jaga supaya orang yang datang jemaah ini dia selesa dengan solat jemaah tu, supaya dia tak rasa meluat dan benci disebabkan terlampau panjang, ataupun ada apa-apa yang menyebabkan dia tak suka datang disebabkan tak kena dengan keadaan dia yang mungkin sakit, ataupun dia satu orang yang sibuk. Maka ini Nabi SAW, Islam ajar kepada kita look forward, tengok jauh tu, bukan hanya penting untuk kita yang jadi imam ni semata-mata. Yakni cepatnya, sekira-kira yang kata jangan diberatkan sembahyang tu, diringankan tu, yakni macam mana? Sekira-kira hendaklah imam itu mendatangkan yang fardu. Maknanya dia jangan beringan tu Fatihah tak baca, rukuk tak ke mana, sujud tak ada, itu tak boleh lah.
Ceritanya yang fardu, yang rukun itu dia jaga. Fatihahnya jaga. Minta maaf lah sebut rukun fi'li, rukun qauli dalam sembahyang ni ada 4 dalam kitab Minnatul Musalli sebut. Syekh Al-Fatani sebut. Yang pertama takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, imam ke makmum ke, lelaki ke perempuan ke, dia kena keluar daripada mulutnya dan dengar sekurang-kurangnya pada telinga dia. Sebab itu rukun qauli. Jangan dalam hati dia kata, tak boleh. Sebab Allahu Akbar dalam hati tu niat. Qasdu syai'in mu'tarinan bi fi'li, niat tu datang. Qasad ta'rak ta'yin, aku semayang fardu maghrib, tu yang wajib datang. Makmum kerana Allah tu tak apa, lepas habis bab. Tetapi yang wajib dalam takbir itu qasad ta'rak ta'yin, aku itu qasad. Ta'rak semayang, ta'yin semayang apa? Fardu isya. Clear? 4 rakaat memang isyak 4 rakaat, tak sebut pun tak apa. Nak datang apa? Akbar tu pun tak apa. Habis bar tu makmum ke kerana Allah ke, itu tak apa dah kemudiannya. Sebab kadang-kadang kita tengok orang takbirnya panjang. Allah, dia nak pergi masuk tu. Kalau kita faham hukum, tak perlu panjang macam tu. Allahu Akbar, laluan itu datang aku sembahyang fardu isyak, cukup 4 rakaat memang isyak 4 rakaat. Makmum, ya tak apa, lepas tu tak ada masalah. Jadi satu. Yang kedua, bila dia sebut itu katanya rukun qauli, dia mesti keluar daripada mulutnya Allahu Akbar. Dia tak boleh, sebab qauli 4 perkara, satu takbir mesti keluar daripada mulut dia. Tak sebut, tak boleh, tak sah. Sebab itu rukun qauli. Yang kedua, surah Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i, Fatihah itu ada 7 ayat. Termasuk dengan Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, itu yang masuk dalam Fatihah. Maka dalam Fatihah ini rukun qauli, mesti dibaca dan didengar sekadar bibir ini bergerak dan dengar sekadar telinga dia. Maka dalam Fatihah ini ada syaddah yang kita perlu diberi perhatian. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, ada mad di situ. Ada syaddah yang perlu ditekankan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladhdallin contoh. Kadang-kadang kita terdengar imam, memang obvious lah dia imam, dia pakai mikrofon. Kadang-kadang dia kawan kita di sebelah dengar sampai ke kita. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak tahu kalau nak pergi mana pun tak tahu. Kalau syaddahnya atau Fatihahnya tak dijaga dengan elok, tak betul bacaannya, jelas tak sah Fatihah, tak sah solat. Sebab Fatihah itu rukun, salah satu daripada rukun solat. Dan Fatihah ini rukun qauli yang mesti keluar, digerakkan di bibir itu. Namun surah yang selepas Fatihah itu tak apalah, nak baca, tak baca sudah. Kalau semain seorang kan, kalau semain jemaah khilaful aula, Nabi tak ajar macam tu. Dia sekadar Fatihah cukup dah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, tahiyat akhir. Rukun qauli yang ketiga. Rukun fi'li tak apalah, dia berdiri, dia rukuk, dia sujud, tu mungkin kita boleh jaga dulu insya-Allah, mudah-mudahan. Tapi yang fi'li ni, yang qauli, yang kata-kata ni, kadang-kadang dia take for granted, dia ambil mudah. Sebab dia tak, orang lain tak dengar, dia aja tu. Bila dia je ni, takut dia terlepas pandang. Maka rukun qauli yang keluar daripada mulut ini, yang kena baca sekadar dengar di telinga ni, yang ketiga, tahiyat akhir. Maka tahiyat akhir ni juga sampai yang wajibnya, sampai selawat ke atas Nabi SAW. Maka tahiyat ni pun ada beberapa tempat yang kena jaga juga. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Banyak syaddah dekat situ. Tengok balik, kita search internet, kita tengok dalam kitab-kitab bab solat, banyak. Tu hadis, bukan diraika buat oleh ulama ni. At-tahiyyatul mubarakatus syaddah tulillah. Kadang-kadang kita dengar juga dia punya baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Bila syaddahnya tak ada, syaddah itu maknanya huruf tu double. Dia ada satu lagi huruf, tapi kaedah Arab bila huruf tu bertemu lam dengan lam, disatukan lam saja, tak ada lam. Dia jadikan syaddah. Tapi baca pronunciation-nya mesti dengar macam mana yang dua huruf itu.
At-tahiyyah. Ada orang macam at-tahiyyah tu je. Bila at-tahiyyah maknanya tak ada syaddah. At-tahiyyatul mubarakatus, masukkan syi. Ada syaddah di situ. So benda ni kena jaga. Tasmi'. Pi jumpa orang yang pandai sikit. Tu imam ke siapa-siapa. Kalau masa saya belajar dulu adalah yang dapat sanad Fatihah tu direct sampai ke Rasulullah. Kita boleh jumpa dia. Baca Fatihah, kita baca, dia dengar, dia betul balik. Tak mana yang tak betul, tak mana yang nak dipanjang dan dipendekkan. Kita jumpa orang yang pandai, suruh dia dengar balik Fatihah kita dan tayat akhir itu especially. Sebab ini yang kita duduk sembahyang 5 waktu tu, kalau salah, tak betul, Allah Rabbi. Bila tak betul, tak sah, maka kesannya solat itu confirm. Sebab dia rukun. Dan yang keempat, rukun qauli. Salam yang pertama, Assalamualaikum, cukup dah. Warahmatullahi wabarakatuh, tak apa. Tu, jangan salam saja, tak bunyi-bunyi dalam hati, tak boleh. Kedua dalam hati tak apa, yang belah kiri. Tapi yang belah kanan yang pertama itu rukun qauli juga, mesti keluar sekurang-kurangnya telinga kita dengar. So 4 ni. Maka yang saya sebut sini ni, kita pengarang sebut ni, maka fardu yang rukun tu dia jaga. Walaupun dia jadi imam, dia memang kena ringankan jemaah belakang, tapi dia tak ambil mudah. Maknanya rukun tu dia jaga elok juga. Yang kata dalam kita ni kata 13. Dan yang sunat ab'ad pun dia jaga, bukan dia ambil mudah. Sunat ab'ad ni, kalau kita tengok dalam kitab Minnatul Musalli, dia ada 3. Satu, tahiyat awal sampai Allahumma salli ala Muhammad tu, tahiyat awal. Yang kedua, kunut dalam solat subuh itu. Dan yang ketiga, dalam tahiyat akhir dia baca wa ala ali Muhammad, iaitu selawat ke atas keluarga junjungan besar Nabi SAW. Selawat yang wajib dalam solat itu daripada at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah sampai Allahumma salli ala Muhammad, itu yang wajib. Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, itu sudah sunat. Selawat Ibrahimiyah namanya itu. Itu sudah sunat. Maka wa ala ali Muhammad itu juga sunat ab'ad. Sunat ab'ad iaitu ba'dul wujub, sebahagian daripada wajib. Dia tak sampai peringkat wajib. Sunat ab'ad tak banyak. Tahiyat awal, kunut, antaranya lagi selawat ke atas keluarga Nabi SAW dan tahiyat akhir. Maka orang yang sengaja atau tak sengaja tinggal ini, sunat kepada dia ganti dengan sujud sahwi. Sunat juga, tak wajib pun. Okey. Dia jaga, dia tak mudah. Mana tahiyat awal dia baca, duduk, tahiyat akhir dia kunut, kalau subuhnya dia baca. Okey. Dan dia juga jaga bukan saja yang ab'ad, malahan dia hay'ah, sunat hay'ah. Hay'ah ni tolak yang ab'ad tadilah. Baca doa iftitah, baca zikir dalam rukuk, baca zikir dalam sujud, subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim. Dia baca doa dalam duduk antara dua sujud, Allah rabbighfirli warhamni. Itu sunat yang hay'ah. Sunat hay'ah tidak termasuk dalam kalau tinggal ganti dengan sujud sahwi. Tadi kata macam tu dalam fiqh. Maka dia jadi imam bukan kata ringan sembahyang dia abaikan semua, tak. Dia jaga rukun, dia jaga of course, ab'ad dia jaga, dan hay'ah pun dia jaga. Dia sempurnakan. Sembahyang yang dijadikan orang mengikut itu atas sempurna dengan kerana suruh Nabi SAW, sebagaimana datangnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang bunyinya macam yang kita baca tadi itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif." Apabila jadi imam sembahyang jamaah seorang daripada kamu akan segala orang manusia, maka hendaklah ringan akan solat itu. Apabila kita jadi imam akan satu solat kepada orang yang ikut di belakang kita, imam itu Nabi suruh ringankan solatnya, jangan beratkan solat itu kalau dia jadi imam. Kata pengarang lagi atas huraian hadis itu, janganlah pada masa menjadi itu seolah-olah menunjuk warak. Ini pengarang kata, jangan waktu ni hanya tunjuk warak pula, atau suka pandang pada orang akan kuat taat. Oh, dia betul-betul jadi imam, nak tunjuk dia pandai baca, dia sedap baca, dia warak, dia baik, dia kuat taat ibadat dia. Sembahyang biasa dia ala-balai ya.
Tapi mai jadi imam, waktu itulah dia saling rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Semayang seorang kul wallahu naina ta'ina ya. Tapi bila mai dia tahu, dia tahu suara dia sedap. Dia nak orang puji dia. Ni pengarang kata. Tak mau macam tu tak mau. Tak mau macam tu bukan nak tunjuk warak, nak tunjuk kata kuat taat ibadat dia. Dia terus main belakang dia bagus. Oi, baguslah dia kalau dia jadi imam. Tak ada macam tu. Nabi suruh ringankan. Maka dipanjangkan bacaan ayat dan surahnya. Sebab nak tunjuk ke orang, aku hafal banyak ayat. Kalau haji ni jadi imam, diulang kulullah kuliah. Inna ta'ina tabat dia ada. Itu je lah. Kenal lah tu imam tabat dia ada. Tengok kalau aku jadi imam, tak main surah-surah lazim ni. Sekurang-kurangnya Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'idah, An-Nisa, tengah-tengah tu orang tak pernah dengar ayat tu. Kalau aku salah, tak ada siapa boleh betulkan. Dia main macam tu. Tak mahu nak pengarang kata bukan macam tu keadaannya. Bukan nak dipanjangkan ayat atau surahnya selepas bacaan Fatihah itu. Maka yang demikian itu memberi mudarat akan makmum yang di belakang. Ni pengarang kata, maka ianya memberi mudarat kepada orang yang di belakang itu. Sebab ada hadis ni. Bahkan bacalah Fatihah dan bacalah surah yang pendek, datangkan segala sunat abad. Okey. Baca Fatihah elok-elok sebab itu rukun. Bacalah surah dan ayat yang sekadar memadai pendek dia. Dan peliharakan sunat abad. Maknanya tahiyat awal duduk. Kalau subuhnya kunut baca, tahiyat akhir tu baca sampai fil alamin innaka hamidum majid. Boleh dia nak baca sampai Allahumma salli ala Muhammad, dia nak salam dah boleh, dah tak ada masalah sebab dia dah cukup rukun. Tapi janganlah kamu beratkan yang lain sampai yang abad ni kamu abaikan. Abad ni lebih penting lagi daripada kamu nak panjangkan bacaan surah itu, maksudnya di sini bagi yang solat jemaah ini. Dan sunat-sunat yang hai'ah lebih baik diutamakan dan dipeliharanya daripada panjang berdirinya. Dan cukupkan rukuk, betulkan rukuk, cukupkan sujud dan betulkan sujud, dan i'tidal dan duduk antara dua sujud dengan tomak ninahnya. Okey. Tomak ninah adalah satu istilah dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Ianya suatu rukun dalam 4 keadaan kita. Rukuk dan tomak ninah, i'tidal dan tomak ninah, sujud dan tomak ninah, duduk antara dua sujud dan tomak ninah. 4 ni dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Dalam mazhab kita Syafi'i maknanya sujud bukan sekadar sujud, tetapi mesti ada tomak ninah. Tak ada tomak ninah, maknanya tak cukup rukun, tak sah sembahyang. Sebab ianya rukun dalam 13 yang rukun. Sujud dan tomak ninah, rukuk dan tomak ninah, i'tidal dan tomak ninah, duduk antara sujud pun mesti ada tomak ninah. Maka tomak ninah ini duduk sekejap. Tidak ada hadis yang menceritakan bagaimana keadaan tomak ninah itu. Cuma ada hadis yang lain, Nabi SAW pesan, Nabi larang jangan sembahyang itu macam patukan ayam, tutak. Maka ulama berijtihad, maka sekadar subhanallah itu memadai yang namanya tomak ninah, cukup. Lebih panjang sekadar 3 kali zikir subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, itu sudah memadai dengan bacaan zikir yang ada dalam sujud atau dalam rukuk itu. Maka pelihara benda itu lagi baik daripada dia duduk berdiri lama baca nak panjang, nak abad kata dia hafal surah panjang, main tak rukuk, dia rukuk ala balai, sujud tak apa nak betul. Ini lebih utamanya sujud dan tomak ninah, rukuk dan tomak ninahnya. Mana berhenti sekejap dia untuk tomak ninah itu. Berhenti sekejap di situ. Lagi sempurna dia baca subhana rabbil azim wa bihamdi. Memadai, memang ada tomak ninah confirm sebab dia baca itu. Lebih cantik 3 kali yang eloknya. Janganlah pula dengan sebab melampau mengambil ringan sembahyang itu hingga rukuk dan sujud semacam patuk ayam. Dia nak jaga, nak tunjuk orang kata dia baca panjang, dia boleh baca sedap, dia boleh ni. Tang rukuk dan sujud yang ada tomak ninah tu dia ambil mudah. Tak boleh. Itu macam patuk ayam. Nabi larang perbuatan itu, ada hadisnya. Dan Nabi juga kata sejahat-jahat orang yang solat adalah dia curi dalam sembahyangnya. Macam mana? Dia tak jaga benda-benda yang hak pada solat itu, seperti berdirinya, rukuknya, sujudnya, terlampau lajunya itu. Kerana apabila tetaplah di dalam sembahyang itu tiada tomak ninah,
dan bacaan yang fardu, nescaya tiada sah akan sembahyang itu. Clear? Kita duk jaga benar sunat, baca bagi panjang tang surah, tapi mai hak wajib rukuk sujud ni dan tamakninah kita tak jaga, lagilah bahaya sebab boleh mengesahkan tak sahnya sembahyang itu. Maka hendaklah meringankan sembahyang itu, sekira-kira janganlah membawa kepada membatalkan. Meringankan sembahyang itu jangan sampai bawa batal pula, maknanya tak laju sangat. Tengok Ramadan lepas yang di Indonesia tu, yang viral sembahyang tarawih 7 minit 20 rakaat kan, bukan 8 kan, 23 siap witir kan, 7 minit ish kan, 7 minit kan. Saya tengoklah juga video tu, tapi tak boleh bayang. Kalau 8 rakaat 7 minit tu boleh juga bayang sikit-sikit, tapi ni 23 siap penuh masjid. Tapi mufti wilayah sudah jawab lah, memang inilah kita sebutlah, tidak ada tamakninahnya. Allahu Rabbi. Ada pula dia punya kiai yang cakap tu, semayang kami ni apa sah, dia kata. Allahu Rabbi. Tak apalah, kita serah. Ada mufti-mufti pun dah jawab. Mufti keluar statement viral waktu tu, kata tak sah solat itu. Sebab inilah yang kita sebut ni, tamakninahnya dalam mazhab Syafi'i ada tamakninah. Jadi tak apalah, tuan-tuan semua ada handphone, boleh tengok sendiri lah. Iklan sikit lah. Ya. Dah Hambali. Okey, dia tidak disebutkan tamakninah, tetapi dia di situ ada bacaan yang bagaimana sabit hadis Nabi SAW. Mana bila sampai dengan hadis Nabi ada sebut subhanallah azim wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, itu bacaan itu. Maka tamakninah itu ditekankan dalam Syafi'i sebab perbuatan itu rukun. Tetapi sujud itu mesti ada. Sujud itu kena, semua mazhab sepakat, tidak ada khilaf, sujud rukuk itu mesti ada. Sebab itu rukun dalam sembahyang. Nabi buat itu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang macam mana aku sembahyang. Aku sembahyang ada rukuk, ada sujud, macam mana kita belajar itu. Cuma dalam Syafi'i ditekankan supaya ada adab dan tak nak mendisiplinkan orang yang sembahyang ini, bukan laju yang boleh macam kita kata Nabi sebut tadi, macam patukan ayam. Maka kalau kita tengok dalam banyak kaul dan pendapat Imam Syafi'i, especially Imam Syafi'i, dia lebih berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa supaya orang yang ikut dia ni tak ambil mudah. Macam dalam hal ini juga, kalau dia kata rukuk tak ada, sujud ada, memang tak nafi, itu kaul sepakat ijtihad ulama, ittifaq. Cuma dalam Syafi'i dia mendetailkan ada tamakninah supaya berhenti kejap. Kalau dalam mazhab Hanafi dan Maliki, sujud dan rukuk mesti ada. Cuma dia tidak sebut mesti ada tamakninah. Maknanya kalau dalam dia tidak ada tamakninah itu, bagi dia tak membatalkan solat. Sebab dia tidak ada tamakninah dalam perkataan itu. Tapi sujud dan rukuk, tidak ada mazhab yang kata tak ada sujud dan tak ada rukuk dalam sembahyangnya. Pernah satu video yang di-share juga, yang sembahyangnya tak tahulah di mana, yang pun lain daripada yang lain, dia berdiri, lepas tu dia turun sujud macam mana tak tahu, tapi dia tak se-viral macam mana yang di Indonesia ni. Tapi itu dia tak ada bunyi, dia perbuatan semata-mata. Dan ada imam, ada jemaah, tak tahulah di mana, tapi bukan di Malaysia lah. Nampak tu kulit tu bukan kulit Malaysia, ada. Jadi yang tu clear. Sebab Nabi SAW, kalau kita tak pernah jumpa dalam, kita buka kitab solat, bab solat, biasanya memulakan dengan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang macam mana aku sembahyang. Kita tak pernah tengok Nabi sembahyang macam mana. Maka kita ambil daripada ulama-ulama yang menyambung, yang menyampaikan kepada kita itu. Maka dalam hal ini yang kita rujuk ni, banyak kalau kitab orang Melayu ni yang dah diringkaskan oleh dalam kitab-kitab yang besar. Kitab yang saya sebut tadi tu Minnatul Musalli. Minnatul Musalli itu kitab Nusantara ni yang sesuai dengan kita. Kebanyakan kita yang beramal di belah Malaysia, Indonesia, Thailand ini, yang diringkaskan daripada kitab yang tebal. Manakah nama kitab itu Minnatul Musalli. Itu yang lebih untuk kita, lebih untuk yang nak permulaan atau basic ni. Cuma soalan itu tadi tu dalam mazhab Syafi'i itu ada tamakninah, berhenti sekejap itu, sekadar subhanallah, itu pun ijtihad ulama juga. Maka Nabi SAW kata dalam hadis yang sama tadi tu,
adalah sebab ditegah oleh Nabi SAW itu kerana ilat atau kerana sebab. Fa inna fihim as-saghir, kerana bahawasanya ada di dalam mereka itu orang yang ikut di belakang itu saghir, budak, atau orang yang masih muda yang ikut di belakang itu. Maka huraian di sini kata Abu Isa At-Tirmizi, maka orang muda itu, orang yang muda ini adatnya ialah disuruh ahli-ahli rumah daripada ibunya atau kakaknya atau abang atau saudaranya lain yang pergi menyempurnakan hajatnya daripada mencari makanan atau ubat atau sakit, demam atau mengambil sesuatu yang jauh. Budak ni biasanya kita tolong beli santan, tolong beli mak, tolong mak beli nasi lemak, tolong ayah beli apa, tikam lembu, apa-apa je lah, suruh anak. Biasanya macam itulah kadang-kadang. Ini perumpamaan yang dibawa oleh pengarang ini. Maka budak tu ada di belakang, dia baru nak belajar main jemaah. Ustazah dia, ustaz dia, cikgu dia kata hang jemaah, rajin solat jemaah. Dia pun kebetulan lalu azan, dia tengok ramai masuk, dia pun suka suasana tu. Sekali-sekali dia masuk, imam tarik, Allah, bacaan dia panjang. Kawan seriau ni, mak dia suruh beli santan ni, mak dia suruh beli nyok, beli kelapa, beli apa-apa je lah. Mak dia suruh beli, tak abang pun kata nak semayang, tak abang pun kata nak singgah surau. Kena hari tu imam baca panjang, Allah, mau 15 minit, 20 minit, contoh, panjang sungguh. Budak ni main walaupun budak. Satu, mungkin dia tak sedap, dia pergi beli lambat sampai. Mak dia di rumah atau orang yang berhajat kepada dia tu, ni kata pengarang ni, tertanya-tanya dan tertunggu-tunggu. Mana anak aku ni? Kata pergi beli santan ni, santan ke apa ni, sampai setengah jam tak balik-balik ni, kedai dekat lah. Ini, sampai ke situ Islam memikirkannya. Maka jikalau dipandangkan sembahyang itu akan berdirinya, nescaya jadilah tergendala orang-orang yang muda atau yang kecil itu daripada mengerja akan apa-apa kewajipan atau suruhan yang di rumah atau lainnya, dan ternanti-nanti orang yang berkaitan dengannya. Ternanti-nantilah. Maknanya elok-elok suruh boleh sembahyang, padi saya lambat ni. Tak, tadi singgah sembahyang, imam baca panjang. Mak dia dah lah buat separuh jalan dah. Dah kali hangit macam tu je terdapat tu, sebab tunggu anak dia lambat sangat, sebagai contoh. Maka benda ni fikir sampai ke situ Islam ni bagi tahu. Juga yang ikut di belakang ni, Nabi SAW kata wal kabir, ada orang tua. Orang tak marah sebut tua orang, orang berumur. Dan yang berumur ni lah yang banyak main masjid, main surau, pencen, tak ada apa nak buat, dia baru main surau, tak kisahlah kan. Dia main. Maka yang orang yang kabir, yang tua, yang besar, yang berumur ini, adatnya kata pengarang, orang-orang tua itulah yang mempunyai sakit-sakitnya, lenguh-lenguh tulangnya, biasa. Jarang tak jumpa orang tua yang tak sakit tulang, tak lenguh-lenguh sampai situ. Biasanya macam tu adatnya. Atau orang yang dewasa ini, orang yang tua ini, dia ada anak dan isteri dia yang ada berkehidupan dan mengatur akan kehidupannya, dan mengatur hal ehwal baginya kepada jalan yang beruntung dan bertuah kemudian hari, yang menanggung anak isteri dan sebagainya. Ini bahasa lama ni. Dia ni orang dewasa, dia ni orang besar dah. Dia ada anak isteri, dia ada tanggungan, dan dia ada kerja. Dia singgah semayang tu, bangun semayang sampai setengah jam contoh. Dia ni ada mesyuarat dia, dia ada appointment dia, dia urusan perniagaan dia untuk masa depan dia, rezeki dia dan sebagainya. Maka hang jadi menyusahkan dia ni. Dia yang main sekali semayang ni, dia rasa mudarat dah. Berhenti semayang pun sampai setengah jam, lama sangat. Orang nak jemaah, nak seronok dapat pahala, tapi kita buat bagi jadi orang tak suka pada solat jemaah sebab takut dia nak semayang seseorang. Sebab adalah satu hadis Nabi SAW disebutkan bahawa satu orang yang sembahyang di belakang sahabat Nabi SAW, dia pergi jumpa Nabi SAW, dia bersumpah dia tak mau lagi sembahyang belakang sahabat Nabi yang jadi imam tadi ni. Dia pergi tanya, awak pasal apa? Dia kata, panjang sangat, aku ni ada urusan lain. Kat tengah hadis ni. Maka Nabi SAW jumpa kepada sahabat jadi imam tadi ni, Nabi tak marah orang yang tegur tadi tu. Tapi Nabi SAW peringat kepada orang yang jadi imam ni. Ni hadis ni, hang ni jangan sebab Islam ditohmah, Islam difitnah, orang tak suka dengan Islam dan amalannya sebab hang.
Orang asalnya minat ke Islam, orang dah minat nak praktik kepada agama, nak semai jemaah, nak mai mengimarakan. Tapi sebab hang ni, orang jadi tak suka mai dah. Tak mau macam tu. Maka timbullah hadis itu juga. Maka dalam hadis itu jugalah beberapa ulama mengkiaskan dalam perkara-perkara yang tertentu. Sebagai dalam kehidupan kita seharian, dititik beratkan supaya kita ni tak buat satu benda yang kita kalau buat benda tu efeknya kepada agama. Asalnya Islam dipandang hormat, respect oleh orang. Tetapi dengan perbuatan kita, orang hilang hormat kepada amalan yang ada dalam Islam. Sebab bukan orang tak suka dengan Islam, atau bukan sebab orang tak suka dengan amalan itu, tetapi orang jadi tak suka dengan sebab amalan yang kita tunjuk contoh. Orang jadi meluat dengan benda itu. Contoh poligami. Benda yang cantik dalam agama, Islam bagi, tak dilarang. Tapi yang menjadi tuhmah dan fitnah, dipandang negatif orang yang berpoligami, tapi dia tidak menunjukkan sikap yang sewajarnya, yang bagaimana Nabi tunjuk. Berlaku adil, giliran malamnya. Yang ramai hari ini poligami, bila dia poligami dah dapat pucuk muda, pucuk tua dibiarkan. Seminggu rumah bini tambah, rumah bini muda, sehari balik rumah bini tua. Sehari pun separuh hari ya. Tu pun balik rumah handphone dia. Tak apalah abang. Allah, contoh, tak ada pengalaman pun lagi. Tapi ceritanya macam itulah yang kita dah dengar. Anak terbiar. Dulu orang tengok, jiran-jiran tengok, oh bagus, studinya, pelajarannya okey, anak minah jiran ini. Pasal apa anak hang lah jadi terbiar? Hak seorang jadi mak rempit, ni jadi minah rempit, ni entah ke mana. Ni mula pada dia tu lah. Bila dah nikah lain, tak ambil berat kat rumah tangga, anak pun dah kurang kasih sayang, kesannya. Maka orang yang nampak asalnya benda tu baik, dalam agama tak ada larangan, tapi orang yang mempraktikkan tu tak buat sewajarnya, bagaimana yang Nabi tunjuk, habis fitnah. Maka kita kena fikir, kita ni jangan buat satu benda yang kalau kita buat ni jadi tomah kepada agama. Kalau yang ada poligami lah, dia kalau betul-betul nak poligami, dia buat bagaimana yang Nabi tunjuk. Berlaku adil, nafkahnya yang sebaiknya. Jangan ambil tentang ikut sunnah Nabi, nak kahwin lebih, tapi yang lain dia tak mau buat dah. Maka dalam hal ini tomah kepada agama. Sebab hari ini dah persepsi orang, benda tu negatif, benda tu tak elok. Sebab apa? Yang dia nampak masyarakat yang sudah praktikannya negatif lebih banyak daripada yang positif. Sebagai contoh kepada kiasan benda itulah. Maka kita dalam hidup kita ni, satu benda kita buat tu supaya kita fikir kesannya kepada agama kita, supaya orang tak tomah. Rasuah, penipuan. Ni sedekah tak sedekah duit. Itu cerita lain, itu kan panjang cerita dah hari ini kan. Okay, panjang dah. Kalau orang yang Islam itu dia hormat, tapi hari ini majoriti kita di Malaysia orang Melayu Islam. Ya, mungkin salah satu aspeknya orang akan hormat lagi kepada Islam kalau orang Islam ni reti hormat agama dia. Dia tak terlibat dengan penyelewengan, dia tak terlibat dengan penipuan, dia tak terlibat dengan rasuah, dia tak terlibat dengan benda-benda korupsi yang menjatuhkan imej Islam itu. Tapi kalau orang bukan Islam pun tengok, alah orang Islam pun, so di situ orang hanya nampak Melayu. Tapi Islam bukan yang macam itu sebenarnya. Maka kita orang yang sepatutnya kita fikiran jauh lah benda-benda jadi. Apa yang kita buat kesannya kepada agama. Sebab orang tengok ini agama kita, oh ini gaya Islam ajar, ini gaya Islam tunjuk. Maka orang yang baru nak berjinak dengan Islam, atau orang yang tak kenal Islam, terus menjauhkan diri daripada Islam. Benda tu kita kena tengok jugalah kesannya. Maka Nabi SAW kata, sambung pada hadis tadi ni, maka yang ikut di belakang tu wal kabir, ada yang orang yang tua, orang yang dewasa, ada hajatnya pelbagai, yang sakit lenguhnya dan sebagainya. Kalau dia sakit pinggang, dia lenguh dan sebagainya, maka yang ikut di belakang tu kalau terlampau panjang solatnya, akan timbul rasa. Itu aja. Dia ni tak nak rukuk ke? Dia ni pasal apa ni awak gila isim ke panjang sangat baca hari ni? Ada orang sujud tadi lama, rukuk tadi lama, yalah macam-macam masalah tulang dan sebagainya. Wa dhaif wal marid, Nabi kata. Dan orang yang sembahyang di belakang hang tu ada yang dalam keadaan dhaif, lemah. Mungkin dia heart attack ke, tak boleh terkejut sikit ke, ada yang Parkinson,
ada yang macam-macam lah. Dhaif dia lemah, wal marid dia sakit, migrain, pening, sebut tak lah, tak semayang lah. Sakit perut, gastrik, macam-macam. Kita tak tahu sebab puluhan, ratusan orang yang katakan tu macam-macam keadaannya. Sampai macam tu sekali fikir yang jadi imam ni belakang hang tu. Ingat sama. Bermula orang yang dhaif itu lemahnya akan sebab sakitnya atau tuanya atau sebagainya, maka itulah yang perlu dilihat dan diambil berat oleh imam itu. Pernah suatu hari Nabi SAW dia baru nak angkat takbir dalam solatnya. Ketika itu kata Nabi SAW, aku sudah bercita-cita untuk membaca surah-surah yang tertentu. Nabi SAW katanya itu kepada sahabat. Tetapi apabila tak kala aku nak angkat takbir, aku terdengar akan tangisan budak yang menangis. Dengar budak teriak. Maka anggapan Nabi SAW bahawa budak yang menangis dan teriak ini pastilah dia berhajat kepada ibunya atau kepada sesuatu benda. Mungkin dia nak terus tukar pampers dia ke. Dia budak, dia mana tu cakap dia teriak. Atau dia lapar, dia berhajat kepada susu ibunya dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW meringkaskan sembahyang itu sebab dia dengar budak itu teriak. Maka dalam hadis itulah orang yang jadi imam. Sunnah Nabi SAW bukan sahaja dia tu kalau ikut solat yang terbaik adalah solat Nabi, tapi Nabi menunjukkan kepada kita dia dah angkat takbir, dia terdengar budak sedang menangis, maka dia meringkaskan solat itu sebab dia tahu budak itu berhajat kepada ibunya atau kepada perkara yang langsai kepada masalah itu. Saya berhenti di sini dulu. Yang baik daripada Allah kurang takal masa, insya-Allah pertemuan yang akan datang kita sambung sikit lagi ni bagaimana pula kalau makmum yang nak dia jadi panjang, makmum yang nak imam dia baca panjang. Ada juga macam tu. Oi, kami dah import daripada Mekah, takkan nak baca pendek, tak pernah sabar. Bagaimana hukumnya kalau yang memang makmum berhajat kepada imam tu baca panjang, macam Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, tarawih 40 rakaat pun tak rasa jemu. Lain tarawih 8 rakaat bukan di 9 di mana-mana pun. Dia rasa lain macam je kan. Tu ada hukum dia bagaimana pula. Insya-Allah di pertemuan akan datang bulan depan, insya-Allah kita tengok apa hukumnya sikit lagi yang berlanjut tu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna rizqan halalan katsiran wa imanan kamilan wa 'uluman nafi'an wa sihhatan jayyidah wa zaka'an 'aliyyan wa qalban safiyyan wa nasran 'azima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbal